Tadi kita dah belajar tree and spanning tree and also rooted tree and subtree. So now kita ada a binary tree. Okay, like this one. Okay. So binary tree, a binary tree is a rooted tree. Okay, like this one. So binary tree tu adalah daripada rooted tree juga. Sama macam subtree tadi, ambil daripada rooted tree. With at most 2 children. Anak dia paling banyak 2 sahaja. Tapi paling sikit adalah 0. Dia boleh ada 0, 1, 2 children. Sama ada 0 children ataupun 1 children ataupun 2 children. Other than that tak boleh. So that one kita tak panggil dia sebagai rooted tree lah. So kita tak panggil dia sebagai binary tree. So binary tree maksimum anak dia adalah 2. At each node, untuk setiap node. A binary tree is said to be full later. Full tu maksudnya apa? Full binary tree. Kita panggil full binary tree if it has 0 or 2 children. Okay, like this one. Kalau binary tree, dia boleh ada anak 0, 1 ataupun 2. But untuk full binary tree, dia boleh ada anak 0 dengan 2 sahaja. 1 tak boleh ada. Itu perbezaan antara binary tree dengan full binary tree. At each node Okay, and then an example of a binary tree is shown below. So bagi kat sini. A ni ada 2 anak, C ada 0 anak, B ada 2 anak, D ada 1 anak. So dia masuk dalam ni lah 0, 1, 2 children. Okay, sekejap kita go to definition first. Definition 4.11 kata a binary tree T like this one is defined to be a finite set of elements called nodes such that T is empty, called the null tree or empty tree. Kalau T tu, tree tu adalah null tree, so dia empty tree ataupun empty tree lah. Okay, and then T contains a distinguished node R called the root. Dia ada root of T and the remaining nodes of T form an ordered pair of disjoint binary tree T1 and T2. And the remaining nodes of T form an ordered pair of disjoint binary tree T1 dengan T2. T1, T2 tu sama dia ada 2 anak lah. If T does not contain a root, then the two trees T1 and T2 are called respectively the left and if T does contain a root maksudnya ada satu root R, then the two trees T1 dengan T2 tu tadi, yang anak dia tu tadi, belah kiri dengan belah kanan T1 dengan T2 are called respectively. So yang belah kiri kita panggil dia the left subtrees, and then yang belah kanan kita panggil right subtrees. Okay, like this one, left subtree dengan right subtrees. Contoh kalau kita ada macam ni. Kita ada tree yang mana dia rooted dekat R, node R, and then dia ada 2 anak. So T1 dengan T2. So yang duduk sebelah kiri ni kita panggil left subtree. Okay, and then T2 is right subtrees. Okay, and then if T1 is non-empty, T1 ni non-empty maksudnya dia ada anak lagi lah. So then it's T1 is non-empty, then its root is called the left successor. So T1 ni akan panggil sebagai left successor lah of R. Kalau dia ada anak lagi. And then kalau T2 ni pun ada anak, so kita panggil dia sebagai T2 ni sebagai right successor. Itulah like this one. Left successor and also right successor. Dengan syarat T1 dengan T2 ni dia ada anak lagi lah. Dia bukan ending kat situ je. Okay. So continue balik yang tadi. Notice that node A and B have 2 children. A ni ada 2 children, B pun ada 2 children. Okay, and then node D has 1 child. D ada 1 saja child. And node E, C have no children. E dengan C tiada children. Thus the given rooted tree is a binary tree. Sebab anak dia ada yang 0, ada yang 1, ada yang 2. The given rooted tree become full binary tree. Okay, daripada original graph ni, dia boleh jadi full binary tree dengan syarat if the age D to F ni kita buang, is deleted as shown below. So kita buang ni, so akan jadi macam ni lah. So bila buang yang tu, barulah yang ni jadi full binary tree. Yang mana anak dia sama ada dah ada 0 ataupun ada 2 sahaja untuk setiap node tu.
Macam A ada 2 anak, B ada 2 anak, selain daripada itu ada 0 anak. Tiada pun node yang ada 1 child. So dia satisfy the condition to be full binary tree lah, mana anak dia must containing of 0 or 2 children only. Okay, boleh faham ke perbezaan full binary tree dengan binary tree? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okay, and then go to example 4.30. Explain the binary tree T below. Yang ni dia suruh explain je lah. Dalam final tak pernah keluar lagi soalan ni, so explain. Tapi at least you all tahu. Ceritalah ada berapa nodes contoh. So kat sini cerita the binary tree T consists of 12 nodes. That is apa? The root of T is the node at the top. So A lah. The root of T is the node A at the top of the diagram. From the above diagram, the node B is the left successor. So B ni, since dia ada anak bawah dia, so kita panggil left successor. And then C sebagai right successor sebab dia ada anak lagi keturunan ke bawah. Tapi kalau B ni sebagai, B ni hujung je, dia tiada anak. So kita tak panggil left successor lah. Okay, and then later, any node in a binary tree T can have either 0, 1 and 2 successor. Nodes with no successor are called terminal nodes. The nodes A, B, C, H and J have 2 successor. A, B, C, H, J ada 2 anak. No, 2 successor. 2 successor maksudnya left and right lah. Left and right successor. Betul kan? Have 2 successor. Okay, and then the node E has 1 successor. Okay, and then the nodes D, F, G, M, K and N have no successor. Dia anak. Okay, and then example 4.31. So dia kata draw 2 example of full binary tree. Bagilah example yang macam mana pun, as long as kalau full binary tree dia punya anak mesti 0 dengan 2 saja. Tak boleh yang ada anak 1. So dia bagi kat sini, dia bagi besar sikit kat sini. Saja nak tunjuk bagi you all nampak. So kat sini A ada 2 anak, B ada 2 anak, C ada 2 anak. Yang hujung-hujung semua 0 anak. Macam tu lah. Sama ada nak start from left, dia punya root dia dekat on the left macam ni, pergi ke kanan. Ataupun normally kita buat daripada atas turun ke bawah lah. Kalau yang ni pun acceptable, yang number 1. Okay, and then apa lagi? Definition 4.12, a full binary tree is a binary tree that consists of 2 children or no child at each node. Ni dia definition full binary tree lah. Kalau highlight full binary tree ni. Okay, banyak lagi lah. Okay, so yang ni dia explain apa ni. Okay, a binary tree and full binary tree can be used to represent an algebraic expression. Okay, like this one. So ini interesting part lah. Kita boleh express kita punya algebraic expression. So example 4.32 illustrate the representation of algebraic expression using a full binary tree. In order to draw a binary tree for algebraic expression, we start by finding the root. Okay, so the root is a central operator of the whole algebraic expression. So each term of the algebraic expression will have its own central operator. So nanti kita akan tengoklah siapa central dia. In a binary tree, the operators multiply, division and index. Index ni power. Are written as, dalam you all punya ni, coding pun you all guna dalam ni lah. Kalau multiply you all guna simbol dalam ni. Star ni, kalau bagi you all guna slash. Kalau power guna simbol dalam ni, respectively. So, look at example 4.32. Question is, yang ni soalan yang paling senang nak score lah. Topik ni, soalan-soalan dia semua yang paling senang nak score. So fill out, draw a circle, draw a graph, macam tu je lah dia. Cumanya masa memula you all jumpa dia banyak term. Once you all dah faham, dia senang nak score subjek ni. Dia tak complicated sangat dia punya answer tu. Very simple. Okay, mungkin part yang mencabar sikit dekat Eulerian dengan Hamiltonian lah, yang mana you have to find your own way untuk buat Eulerian path kan. But as long as you all understand dia punya condition, so easy for you to answer. Okay, and then example 4.32. Draw a binary tree for algebraic expression given below, this one.
So how to express how to transfer this information into binary tree. Okay, first you all kena buat apa? First you all kena write down balik algebraic expression ni dalam bentuk panggil apa? Bentuk lazim ke? Bukan lazim, dia secara memanjang. Okay, asalnya dia bagi 5 y plus 2 to the power 4 divide, okay, this one please pay attention, otherwise you all nanti bermasalah lah untuk jawab soalan ni. So first you all tukarkan ke semua operation dia kepada simbol dalam yang ada ni lah. Kalau multiply tukar pada simbol dalam ni, and then tambah lah. Kalau bahagi guna simbol slash, kalau power guna simbol dalam ni. So now we start from the above lah, numerator. So kita ada 5 yang ada bracket remains kepada bracket lah, multiply use the symbol and ada bracket y plus 2 and then to the power of 4. So since dia to the power, yang ni ada satu lagi bracket power of 4. Maksudnya kita kena solve yang ni dulu lah. And power of 4 ni, settle yang ni baru boleh multiply yang outside ni. Isn't it? Betul tak? Betul tak? Kalau calculation yang biasa, sebelum kita multiply dengan bracket ni, mesti kita nak kena solve yang bracket ni dulu. Bracket and also the power. So that's why kat sini saya put bracket lah. Okay, and then kat bawah ni ada divide. So nak divide tu kena ada lagi satu bracket. Nak bagi tahu the whole yang atas ni kena divide, baru divide dengan yang bawah. So kita ada 6 multiply with, tak muat pula. Okay, put bracket lagi, x to the power of 3. Macam tu. Tak muat dah. Tak muat dah nak tutup. So dia kena tutup round bracket lah. Okay, so dah buat ni dalam bentuk memanjang macam ni. Baru you all start dengan you all punya lukisan lah, draw a binary tree. So how to start? Start from the left. Start from the left and also start yang mana perlu start. Yang mana kena solve dulu. So kalau ada multiply, solve multiply dulu lah. Tapi kalau ada bracket, please make sure solve bracket first. So you have to know yang mana dulu yang perlu solve. Okay, so since kat sini ada multiply, but inside ni kita ada bracket. So please solve bracket first. So kita ada y plus 2. Y plus 2, operation kita separatekan. So kita ada y dengan 2. Cara nak start dia. Tengok siapa yang perlu, kita perlu start dulu. So start yang bracket dulu. Okay, baru operation dia duduk dekat atas ni. Plus. Setakat ni boleh ke? Y dengan 2, operation dia apa? Y dengan 2 ni operation dia adalah plus. So y plus 2 macam tu. Setakat ni boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, now. So lepas dah settle dalam bracket ni, ada lagi another bracket mana kita kena solve power dulu. Kan, power dulu. So power ni duduk sebelah mana? Belah kanan ataupun belah kiri? So penting kedudukan ni. Kalau dia duduk belah kanan, so kita akan naik ke kanan lah. Dia mesti menaik. Dah settle satu operation, dia akan terus menaik macam tu lah. Naik ke atas kiri ke atas kanan, tengok kedudukan dia ke mana. Kalau belah kanan, so naik ke kanan lah. Okay, turun balik ke bawah macam tu. Sebab kita nak buat operation, dia mesti ada anak macam ni lah. So nak buat operation apa? Power. Power of 4. Macam tu. Setakat ni boleh? Boleh. Boleh Okay. Okay, after that, barulah kita multiply with 5. Okay, multiply with 5 ni duduk belah mana? Belah kiri kan? Belah kiri daripada bracket ni, isn't it? Okay, yes, so naiklah lagi. Naik, pergi ke sebelah kiri. Okay, turun. Dia mesti macam tu lah, dia ada anak panah anak ni kan. Bukan anak panah, cabang ni lah. So cabang macam ni. So 5 tu duduk belah sini, operation duduk kat atas ni. Multiply. So kita akan baca dari kiri kita, kalau nanti bila nak baca akan start daripada paling kiri. 5 multiply with, turun ke bawah y plus 2 to the power of 4. Macam tu. Okay, dah settle yang ni, baru pergi ke kanan. Kita ada naik ke atas lah. Yang ni naik ke atas ni dia jadi pendek lah pula.
Sebab ni tak muat. So rendah sikit lah dia punya ni. Okay, bahagi. Okay, and then bahagi kepada siapa? Bahagi kat sini kita ada 6 multiply to the power x power of 3. Okay, 6 duduk belah mana? X power of 3 duduk belah mana? So ni left ni right. So kat sini akan ada 2 lah. Left kita ada 6 and in between ada power. Okay, kat sini ada x power of 3. So x power of 3 ni kena buat lagi cabang lah. Yeah. X to the power of 3. Macam tu. So barulah settle kita punya binary tree. So dah bercek balik, betul tak? Semua anak ada 0 ataupun 1 ataupun 2. Yang ni ada 2, yang ni ada 2, ni 2, ni 2, ni 0. Ujung-ujung 0. Yang ni ada 2, ni pun ada 2. 0 lah. Dia punya hujung ni 0. Okay, from here barulah answer the question. So ni semua ni lukis gambar rajah ni dah dapat markah. Maksimum ada 4 marks. Melukis sahaja. Maksimum ada 4 marks. So nanti saya kata senang nak score tu. Okay, and then using the tree, determine the first one the root. Root dia siapa? Tengok siapa yang paling atas sekali. So paling atas sekali adalah division. So write down lah division. Ni simbol ni. Jadi buat sini macam dapatlah kita ni. So the root dia adalah simbol ni. Okay, and then the height. So you have to mention lah height dia, you all kena lukis level berapa. So kat sini buat level 1, level 0. Yang ni sebab macam dia sengit-sengit sikit lah. So kalau boleh you all buat cantik macam dia ni. So that you all nampak dia punya level tu. So yang ni level 2. Kat sini level 3. And the last one level 4. Okay. So the height adalah paling maximum level lah. So kita ada 4. The leaf, siapa yang duduk paling hujung? Yang duduk hujung tu adalah dia punya leaf. So kita ada 5, kita ada Y, kita ada 2, kita ada 4, 6, X, 3. Kena write down ke semua dia punya leaf lah. Semua ni. Okay, and then the ancestor of 4. Cari number 4, siapa ancestor dia? So ancestor dia termasuk parent dia yang duduk keturunan ke atas lah. So power multiply dengan apa nama ni? Division. Dalam buku dia tulis multiply dengan division je. Division dia buat simbol ni pula. So, salah kena buat simbol ni. Simbol slash ni. Sebab kita dah standardize dah guna benda lah tu. So kena jawab guna yang ni lah. Okay, and then masukkan dia satu. Tolong masukkan dalam jawapan you all. Ada power ni. Okay, setakat ni boleh faham ke? Madam, yang ancestor tu boleh ulang balik lah. Ancestor dia ni yang duduk atas pada 4. Siapa sahaja yang duduk atas pada 4 ni, dia adalah ancestor dia lah. Ancestor tu maksudnya keturunan ke atas. Start daripada parent. So kita ada power, so yang ni kena tambah lah kat sini. Ada power multiply dengan division. So division ni kena follow apa yang kita write down sini lah. Kat sini guna slash kan. So dalam buku ni dia typo. Should be simbol slash lah. So kita ada 3 jawapan sini. Power multiply dengan slash division tu. Boleh kan? Oh, okay, madam. Thank you. Okay, sama. Okay, and then sini minta apa pula? Example 4.29, give an algebraic expression for the above binary tree. Yang ni pun rajin juga keluar. Dia bagi binary tree and then dia suruh you all write down dia punya algebraic expression. So how to write down? You all kena baca from the left. From the left. So kita ada x. Tulis dulu simbol dia one by one. X power of 2. Okay, and then of course kita tahu bila x power of 2 mesti dia put in bracket. Kita kena solve dia dulu. Okay, and then plus with. So dia duduk atas ni. Plus multiply. Multiply with, okay, sebelah kanan ni turun, mesti turun paling kiri sekali. Yang kita kena start paling kiri sekali. So we have x plus 4. Okay, power of. Power of ni milik siapa? Mestilah milik x plus 4 ni. So put bracket power of 5. So close the bracket. Okay, and then barulah tukarkan dia punya simbol ni kepada yang betul lah. X square. X power of 2 maksudnya x square. Okay, and then multiply, just put bracket. And then x plus 4. Power of 5. Close bracket, power of 5. So settle lah. Macam tu. So dapatlah jawapan kita macam ni. Boleh
Boleh. Okay. Boleh madam. Okay, right. And then give an algebraic expression ni tadi. Okay, and then dia kata other application of binary tree is used in Huffman code. Okay, Huffman code to represent characters in computers. A Huffman code is an alternative code to American Standard Code for Information Interchange, or in short we call it as ASCII. You all punya ada kan? You all belajar kan ASCII kan? Kan? Okay, so dia kata ASCII use fixed length. Normally ASCII guna fixed length bit string to represent each character in computer. So ASCII represent each character by 0 and 1 of fixed length bit string which is 7. Ya, dia guna standardized kan semua 7. Okay, and then dia kata like ASCII, the Huffman code also use 0 and 1. Ya, sama Huffman code ni guna 0 and 1, cuma ni dia punya ni dia tak fix lah, length dia tak fix. But the length a bit string vary. Okay, and then body. The most frequently used character may use short bit string, while the less frequently used character use longer bit string in Huffman code. In this way, the Huffman code can lessen the space in representing the character when compared to ASCII. For example, the character A dalam komputer ni kita use ASCII code as 7 bit string dalam ni 1 0 0 0 0 0 1. The character B uses 1 0 0 0 1 0. C uses 1 0 0 0 0 1 1. Nanti lebih 0 pula. So macam tu lah yang tu ASCII. Tapi Huffman code dia different sikit lah. Dia depend on question. So dia kata Huffman code is best represented in a rooted tree. Again, rooted tree. The root of a rooted tree is used as a starting point to decode a bit string and move down to the tree either to the right or to the left. So ini depend on question lah. Yeah, you have to depend on question until a character is met. The bit string 0 or 1 will determine either to move down to the right or to the left. The bit string dalam buku ni dia tunjuk yang 0 akan move to the right. Tapi dalam final normally dia guna 0 no move to the left. So depend on question. Yeah. Okay, while the bit string 1 will move down to the left. An example of Huffman code is given below. Macam ni. So, okay dia kata, okay dia bagi gambar aja. Dia bagi karakter, dia bagi number 1, 0. Okay, the 1 go to left and then 0 go to the right. And yes lah. Kalau dalam final, normally dia guna 0 go to the left and the 1 go to the right. So, just depend on question lah. So, example 4.30, using the Huffman code above, decode, okay, highlight decode ni. Decode ni maksudnya apa? Daripada numbering, dia bagi numbering, you all kena decodekan dia tukar kepada letter. Tukar kepada letter depend on Huffman code given in the graph lah. So decode each bit string below, tukarkan kepada bentuk word. Okay, so how to start? You all akan start daripada root. Mesti start daripada root. Okay, and then tengok. Kita ada number 1. So kat sini, kejap. So start from 1. Okay, daripada root ni 1. 1 kita nampak pergi ke mana? Pergi ke kiri kan? So just follow je lah. Okay, dah jumpa huruf belum? Selagi tak jumpa huruf, continue numbering ni. So goes to the second one. Okay, so 1 1. 1 1 kita jumpa apa? Jumpa huruf S. Write down S. After that continue untuk the third number lah. So that 1 1 tu kita dah go through dah tadi. So continue balik dengan the third number tu, start daripada root balik. So kita ada 1 0. So 1 0 kita jumpa A. Okay, and then continue number yang kelima 0. So 0 1 1 1. Okay. 0 1 1 1. Kita jumpa huruf L. And then 0 0. So daripada root balik 0 0 jumpa E. So the word here yang kita ada adalah sale. Macam tu. So yang ni kita panggil decode. Daripada numbering ni tukarkan kepada bentuk word. Kita dapatlah word kita adalah sale. The second one kita ada 0 1. So 0 1 0. So kita jumpa net. N. 0 1 0. Okay, and then 1 0 0. 1 0 1 0 kita jumpa A. Okay, and then 0 1 1 0. So jumpa P. Kita dapatlah the word net. And so on. Yeah, so you can go through untuk number 3 dengan number 4. So the answer for number 3 is
seal. Number 3 is seal. Number 4 is Paul. So you can go to number 1. Boleh faham ke ni? Boleh, madam. Okay. So this one decode. Now the next example, kita ada encode pula. Sama. Encode, tapi dia bagi bentuk word ni, you all kena cari dia punya numbering lah, coding dia. So each word below using the preceding Huffman code. So yang ni apa? 8. Betul ke sebut dia 8? Sebut dia apa? Apa? Panggil apa ni? Betul lah madam. Betul lah. Betul. 8 ni apa? Bro. Okay, betul. Okay. So 8, so kena tengoklah 8 tu mana A. So A ni start dengan A kan? A, P, E. Okay, you all write down dulu dia punya setiap ni. Kalau you all takut careless, write down dulu. A ni apa coding dia. So kita ada 1, 0. Okay, and then P kita 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. And then E kita adalah 0, 0. So dalam final, dia tak boleh separate macam ni. Duduk jauh-jauh ni. Dia kena in one macam ni tadi, macam soalan atas ni. So kena rapatkan dia. So equal to, tulis balik, rapatkan balik. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Yang ni first you all nak buat, you all takut careless kan, takut salah dia punya nombor. So buat macam ni dulu lah, separate. But final answer mesti rapatkan dia. Boleh ke? Boleh tak? Boleh madam. Okay, and then the second one kita ada lane. So L-A-N-E. So tengok balik L dia, coding dia pun untuk L. So kita ada 0, 1, 1, 1. Okay, and then E kita ada 1, 0. N kita ada 0, 1, 0. And then E we have 0, 0. So you get the answer, final answer equal to, so rapatkanlah dia 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Macam tu. Yeah. And the rest you can go through by your own, by yourself. So this one, peel, lip and apple. And the last one sikit lagi, 2 minit. So minit setengah. So dia kata a decision tree is another form of binary tree. The last one kita ada decision tree. So decision tree ni adalah another form of binary tree. Again, dia daripada binary tree. Huffman code pun daripada binary tree. In a decision tree, there are decision algorithm at each node. A good example of decision tree is a flow chart. Yang you all buat flow chart tu, yang tu adalah binary tree lah. Atau kita panggil decision tree of a process. An illustration of a decision tree is shown below. So look at definition first. A decision tree, I like this one, is a binary tree that give algorithm to make decision at each node until the end nodes. Dia pun bagi sini. So kita ada start, ada process, decision, process and end. So start ni ada berapa anak? Ada 1 anak. Process ada berapa children? 1 children juga. Decision ada berapa children? 2 children. Process and end. And then process ada 1 children, 1 child. Okay, and then end tiada no children lah. Okay, so yang ni an example of binary tree. So we call it as decision tree. Okay, so kita dah habis chapter 4, tahniah you all semua. So you all boleh buat, go through soalan true false, selang 2, start from number 1 and also self test. Buat senang 2 juga, start from number 1. And since kita dah habis kita punya cukup 4.20 pula. Dah habis kita punya chapter 4, tolong buat supplementary exercise ni. So yang ni cover all the subchapter in this chapter lah. So dia cover untuk semua part. So tolong buat soalan ni, tanda directed graph buat number 1, number 2. Yang ni relation directed graph partial order. Okay, number 3. Partial order kena satisfy apa? At least dia kena satisfy reflexive and transitive kan? In between tu apa dah, sama ada symmetric ataupun anti-symmetric. So either one. So you have to check balik lah apa partial order condition dia. So first kita check dulu untuk reflexive kalau soalan ni. Untuk partial order kan. So reflexive kena apa? Ke setiap nodes kena ada loop. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak untuk reflexive? Ingat.
Kan. So since kat sini loop dia ada dekat number 1 dengan number 4. Number 2 dengan 3 tak ada loop. Therefore dia bukan reflexive. Since dia bukan reflexive, dia tak satisfy the condition for reflexive. Therefore dia bukan partial order jugalah. Sebab partial order kena satisfy reflexive tu. Since reflexive, dia bukan reflexive, therefore dia bukan partial order. But if you want to check untuk the second one sama ada antisymmetric atau symmetric and also transitive, you can check. By your own. Okay, and then connected subgraph, factory nodes given, graph all connected. Ni tak maulah, number 4 tak mau. Number 5. Okay, number 5 boleh. Using directed graph below. Okay, number 6 boleh. And then number 7. Ni ada Hamiltonian and also Eulerian. Penting ni, mesti wajib keluar dalam final ataupun in the class. Okay, and then number 8 tak mau, dah buat dah number 7 tu. Draw to spanning tree. Okay, number 9 boleh spanning tree. Just reproduce balik daripada original graph ni. Make sure semua nodes kena ada. Untuk spanning tree semua nodes kena ada. And also there is no circuit. Buangkan semua circuit yang ada. Edge yang mana membuatkan dia ada circuit lah. Okay, and then buat number 9. Okay, and then tak mau dah tu. 26 node. Tak mau ada Rian dah buat dah tadi. Given following tree. Okay, yang ni number 12 boleh. Given the following rooted tree with root at node A. Okay, yang ni boleh try buat 114. Number 14 ni. Okay, draw yang ni tak mau. Number 15 number 15 sub 3 dia minta sub 3. Boleh. Number 15 ni. Sub 3 ni ada minta dekat root mana J. So just buat anak-anak bawah dia je lah. And also F. So buat siapa yang duduk bawah dia, semua yang duduk bawah dia kena tulis. Yang tu adalah sub 3. Okay, and then yang ni number 17 untuk decode and also number 18 untuk encode. And also buat yang ni penting ni. Yang daripada algebraic expression. And tadi yang number 17 dengan 18 dia refer to this picture lah. Bawah. Okay, yang ni try buat number 21. 22. 21 dengan 22. Yang tu je lah. Cukup. Yang review exercise ni kalau ada masa lebih bolehlah buat. Okay, that's all for today. Thank you very much for your attention, cooperation and participation. So kita stop dulu dengan tasbih kafarah suratul As. Okay, terima kasih semua.